Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan kesihatan tubuh badan, kita masih lagi dapat bertemu dalam channel saya pada kali ini. Alhamdulillah, dan kepada mereka yang masih setia mengunjungi channel saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada mereka yang baru menjenguk, baru melihat channel saya pada kali ini, selamat datang. Terima kasih kerana sudi mengunjungi dan salam ukhuwah daripada vlog Ustaz Awesome Channel. Baiklah, ada satu perkara yang saya nak fokuskan pada hari ini sebagai bicara santai saya pada kali ini, ialah yang berkaitan dengan parti liar. Yang berkaitan dengan parti liar. 2-3 hari lepas, pihak berwajib, pihak berkuasa telah pun, orang kata, telah menangkap remaja yang mana telah menyertai parti liar. Dalam majlis tu memang banyaklah perkara-perkara yang tak elok kan. Perkara-perkara, orang kata, perbuatan-perbuatan yang tak elok. Mengisap dadah, bercampur antara lelaki perempuan. Mungkin ada yang boleh pergi kepada penzinaan, boleh pergi kepada zina. Dan benda-benda sebagainya, sebenarnya parti liar ini bagi saya yang bukan sesuatu yang baru, tapi yang pun telah pun lama dah berlaku kat negara kita. Cuma ada tak ada, ataupun yang direport, yang dilaporkan, orang lapor pula pergi sebuah dan seumpamanya. Jadi benda-benda sebegini ianya dah lama berlaku dan ianya merugikan negara sebenarnya kan. Merugikan negara. Sebab apa? Sebab remaja makin, orang kata, makin rosak akhlak dia. Makin rosak akhlak, tak ada hala tuju, tak ada misi, tak ada visi dan tak ada macam-macam lagi lah. Orang kata hilang jati diri itu. Sebenarnya bila kita melihat benda ni, kenapa benda ni boleh berlaku? Kita kena lihat kepada keluarga itu sendiri. Di mana tapak itu sendiri. Bagi saya ianya kita kena kembali kepada tapak ataupun keluarga itu sendiri. Bagaimana keluarga itu membina anak-anak ataupun anak-anak lah. Bagaimana keluarga itu membina anak-anak, pengisian anak-anak di rumah. Pengisian hati-hati anak-anak itu. Adakah mereka ini mengikut acuan yang diajar oleh Nabi SAW? Adakah di sana dalam rumah itu ibu bapa, suami memainkan peranan kepada anak-anak dia, kepada isteri dia? Kita lihat, adakah diwujudkan sembahyang berjemaah? Adakah diwujudkan baca Al-Quran? Dan macam-macam lagi. Dan sebenarnya itu, benda-benda sebegini kita nampak macam remeh kan? Nampak macam remeh, tapi ianya memberikan satu kesan ataupun impak yang besar kepada diri anak-anak itu sendiri. Kita kena asuh, kita kena didik sejak daripada kecil lagi. Tengok bagaimana kita setiap hari ataupun setiap minggu lah kita katakan, kita baca surah Al-Kahfi. Hari ni hari Jumaat kan. Latih anak. Kita didik anak kita supaya baca surah Al-Kahfi bersama dengan kita. Jangan biarkan dia baca seorang-seorang. Kadang-kadang dia baca seorang-seorang, dia tak baca. Ataupun mungkin dia baca secara orang panggil secara langkau. Kepada ayat 10 ayat, dia langkau pula 10 ayat. Jadi kita kena ambil berat benda-benda sebegini. Kita boleh suruh anak kita, tapi kita kena ambil peduli, ambil cakna. Jadi kembali kita kepada parti liar ini. Merugikan negara, merugikan umat Islam itu sendiri kan. So kita bina generasi dalam keluarga kita sendiri. Terbiah anak-anak kita, didikan anak-anak kita, kita kena buat. Jangan pula kita serahkan pada sekolah, serahkan pada ustaz-ustazah, serahkan pada guru-guru yang mengaji Al-Quran di luar sana, serahkan pada siapa lagi. Semua kita nak, orang kata kalau kontraktor ke sub lah ke, nak sub pada kontraktor kecil untuk membuat projek-projek. Kita pun sub juga kepada guru-guru kita ataupun orang-orang lain untuk menterbiah anak-anak kita sendiri. Itu satu benda yang salah. Tak betul tu sebenarnya. Jadi bila begini, kalau rumah tangga tak betul, struktur organisasi keluarga tak betul,
suami tak betul dalam mendidik anak-anak, dia akan jadi huru-hara. Dia akan jadi porak-peranda. Percayalah cakap saya. Percayalah cakap saya. Kalau kita serahkan anak-anak kita kepada 100% kepada orang luar untuk mendidik. Bahkan kita di rumah, kita tak didik langsung pun anak kita. Kita suruh je. Suruh semayang, kita tak tengok anak kita semayang. Suruh baca Quran, kita tak dengar anak kita baca Quran. Ini bahayanya dalam kita mendidik anak-anak kita. Jadi itulah diri saya sendiri sebagai muhasabah dan diri mereka yang berada di luar sana sebagai muhasabah juga, supaya kita ni pakat-pakat jaga anak kita. Supaya apa? Supaya betul-betul jadi manusia. Betul-betul jadi orang kata. Sebab zaman ini zaman yang penuh dengan orang kata macam-macam fitnah, macam-macam cabaran, macam-macam dugaan. Anak-anak kita kemungkinan dia akan jadi mudah terpedaya dengan benda-benda yang seumpama ini. Apatah lagi bila mereka dah besar, mereka tidak ada asas agama, mereka akan cuba untuk mendekati benda-benda yang tak elok ni. Wal'iyadzubillah. Jadi kita renung-renungkan, kita jaga diri kita jaga anak-anak kita supaya mereka terjaga akhlak dia, terjaga dari segi agamanya juga pun terjaga juga. Jadi itu saja untuk renungan kita bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.